tanah runtuh di Kemensa Heights, tindakan segera akan diambil. Perbincangan stabilkan harga ayam, manfaat jangka panjang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 18 September bersama saya Farha Fatur Razi. Turut berlintas langsung hari ini Sabah, Sarawak dan Johor. Fokus hari ini persediaan peralihan fasa PPN dan pembukaan lebih banyak destinasi pelancongan. Terus bersama Berita Wilayah. Kementerian Pengangkutan bersiap sedia mengatur gerak sektor pengangkutan awam sekiranya lebih banyak destinasi pelancongan dibuka dalam tempoh endemik yang dijangka penghujung bulan depan. Ia berdasarkan projek rintis gelembung pelancongan Langkawi yang mendapat permintaan tinggi. Menterinya Datuk Seri Dr. Siong berkata pada hari pertama 800 pengunjung melakukan perjalanan menaiki pesawat ke Langkawi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Manakala 720 orang lagi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2. Bagaimanapun pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya serta Majlis Keselamatan Negara berhubung perkara itu. Jadi sektor penerbangan kita bersiap siaga. Syarikat penerbangan bersiap siaga. Malahan ramai yang telah membuat dan bersiap siaga untuk membuka kaunter jualan tiket. Ya, kalau dibuka nanti. Jadi perancangan telah dibuat. Saya yakin inilah masanya. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke kaunter mobil JPJ di Kangkar Baru Batu Pahat. Sementara itu, pihaknya memberi lanjutan tempoh bagi lesen belajar memandu LBM sehingga 30 Jun 2022. Ia bagi memastikan pemilik lesen L tidak tergesa-gesa memperbaharui lesen selepas tamat tempoh. Kementerian Kewangan akan meneliti dan memperhalusi cadangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN HEP menstabilkan harga ayam untuk manfaat jangka masa panjang. Sebarang keputusan yang diambil perlu melihat kesannya kepada penternak dan semua pihak terlibat dalam rantaian industri makanan berkenaan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Safrul Tengku Abdul Aziz berkata, keutamaan kerajaan adalah impaknya kepada pengguna ekoran ketidaktentuan permintaan susulan pembukaan semula ekonomi. So kita akan perhalusi cadangan-cadangan dan memperincikan bersama-sama dengan KPDHB dan juga dengan MAFI. Kita akan lihat apakah sebabnya, ya. Difahamkan ada yang sebutkan tadi, MAFI menjangkakan kenaikan harga ini sementara ekoran ketidaktentuan apabila kita mula membuka semula ekonomi kita. Beliau ditemui pada lawatan ke projek hatchery dan ternakan ikan kelah di Asuko Jenis Sendirian Berhad di Kulai Johor. MOF akan memperhalusi semua perkara termasuk pemberian subsidi dan insentif melibatkan penternak, petani dan nelayan serta rantaian industri makanan terlibat. Malaysia menerima 559,200 dos vaksin COVID-19 AstraZeneca menerusi fasiliti COVAX. Penghantaran dari Amsterdam ke Malaysia yang tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA pagi semalam adalah kerjasama beberapa badan kesihatan antarabangsa. Ini termasuk Pakatan Vaksin Global Gavi dan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO.
UNICEF Malaysia dalam satu kenyataan menjelaskan Malaysia kini mempunyai lebih 1 juta dos vaksin yang diperoleh melalui fasiliti COVAX. COVAX menyasarkan kira-kira 2 bilion dos vaksin COVID-19 dibekalkan ke seluruh dunia sebelum penghujung tahun ini melalui operasi pembekalan secara besar-besaran. Fasiliti COVAX berharap penyediaan vaksin dalam kuantiti besar itu akan memberi kesaksamaan kepada semua negara terlibat. Ia demi mempercepatkan akses rakyat mendapatkan suntikan vaksin tanpa mengira tahap pendapatan mereka. 18,135,561 individu atau 77.5% daripada populasi dewasa di negara ini lengkap divaksin setakat semalam. Manakala 92.9% atau 21,861,904 individu daripada populasi dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. 238,002 dos vaksin diberikan semalam menjadi jumlah kumulatif pemberian vaksin setakat ini 39,923,416 dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri. Situasi semasa tanah runtuh di Kemensa Heights, Ampang, Selangor. Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ diarah menyediakan segera laporan menyeluruh dalam tempoh 3 hari berhubung kejadian terbabit. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata ini perlu bagi membolehkan kerajaan negeri menyediakan pelan tindakan susulan berhubung kejadian yang berlaku malam tadi. Kerajaan negeri turut mengumumkan bantuan segera sebanyak RM500 kepada setiap keluarga terjejas. Bagi pihak kerajaan negeri, kita akan mengeluarkan dulu wang bencana untuk RM500 bagi setiap family pada hari ini, dan kita akan serahkan pada family dulu. Mungkin boleh digunakan untuk kecemasan seperti mengeluarkan barang dan juga perpindahan ke tempat sementara. Sementara itu, pihak MPAJ akan membantu untuk membersihkan kawasan runtuhan, dan pihak JPS akan mengorek kembali sungai yang terkambus ataupun tertutup untuk mengelakkan masalah lain seperti banjir di kawasan atas ataupun aliran sungai Kemensa. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di lokasi kejadian petang tadi. Satu tindakan segera akan diambil bagi menghentikan pergerakan tanah di lokasi berkenaan susulan kejadian tanah runtuh malam tadi berikutan hujan lebat. Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Azmin Ali berkata pemasangan ship pal akan dibuat dan memerlukan peruntukan sekurang-kurangnya RM1 juta. Anggaran awal yang telah diberikan kepada saya untuk memasang ship pal ini ianya memerlukan RM1 juta, dan saya telah pun menghubungi Menteri Keuangan untuk melihat bagaimana satu peruntukan dapat disediakan segera. Beliau yang juga Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri berharap tindakan segera itu dapat menghentikan insiden tanah runtuh dan menghalang kejadian sama berulang. Ujarnya pembincangan lanjut bersama Kementerian Alam Sekitar dan Air, pihak berkuasa tempatan, Majlis Pembandaran Ampang Jaya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Jabatan Pengairan dan Saliran akan dilakukan secepat mungkin bagi menjamin keselamatan penduduk. Semalam sebanyak 27 buah rumah terdiri 24 rumah jenis townhouse 2 tingkat dan 3 buah banglo terjejas susulan kejadian tanah runtuh di Jalan Kemensa Heights.
10 rumah musnah dalam kebakaran di Penampang, Sabah. Difahamkan 10 keluarga kini hilang tempat tinggal. Konstantin boleh perincikan. Baik Farhan Abdillah, 10 keluarga hilang tempat tinggal akibat kebakaran yang memusnahkan 8 rumah dan sebuah gereja yang sedang dalam pembinaan di Kampung Baba, Bunduan, Penampang pagi tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Penampang bertindak membuka pusat pemindahan sementara di Balai Raya Kampung Baba bagi menempatkan penduduk terjejas. Saya ditelepon oleh orang rumah bahawa ada kebakaran. Sekali saya bergegas balik, sekali saya sampai semua sudah hangus. Tiada yang terselamat, tapi syukur semua ahli keluarga terselamat. Saya lari dari tempat kerja sampai di rumah, itu rumah tiada sudah. Tapi puji Tuhan, anak-anak semua selamat, semua orang sempat keluar rumah, tapi semua dokumen, semua keperluan apa-apa, semua yang ada, baju yang dipakai sejak. Kebakaran turut memusnahkan 3 kenderaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Tambahan peruntukan RM200 juta lagi diperlukan bagi menyiapkan projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Moyog yang dilaksana untuk mengurangkan kawasan dilanda banjir di daerah Penampang dan Putatan. Projek berkenaan kini siap 70%. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, sebelum ini RM281 juta telah pun diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan bagi pelaksanaan pakej 1 dan pakej 3 projek tersebut. Bagaimanapun projek tidak dapat diteruskan berikutan kekurangan dana. Projek bagi pakej 1 telah dilaksana bermula November 2016 manakala pakej 3 pada April 2017. Kita minta kerajaan pusat mempertimbangkan ini dengan cepat kerana sekarang hari ini adalah bulan 9 dan monsun itu akan tiba selepas hujung tahun ini. There will be more rain, more flood, so we need to do the work as soon as possible. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat kawasan projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Moyog, Sabah serta sekitar Perparitan Penampang. Sementara itu, pejabat pendidikan daerah diminta mengemukakan segera laporan kepada Kementerian Pendidikan berhubung kerosakan yang dihadapi akibat bencana banjir. Dilaporkan 23 buah sekolah di 4 daerah terjejas banjir pada Rabu lepas. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin yang meninjau kesan banjir di SK Tampar Sakinah Papar berkata, kerja-kerja pembersihan termasuk pembaikan struktur sekolah yang rosak akan segera dilaksana bagi memastikan sekolah terlibat dapat meneruskan sesi persekolahan Oktober ini. Kita akan melihat dari masa ke semasa kerana kita akan buat dengan segera kerja pembersihan umpamanya dan juga pembaikan struktur bangunan. Jadi kalau ini dapat kita selesaikan, insya-Allah sesi persekolahan kita akan teruskan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad meminta semua pihak agar bekerjasama dan peka akan segala kemungkinan serta akibat yang berlaku disebabkan kerja-kerja pembangunan berhampiran sekolah. Ini bagi mengelak lebih banyak kerosakan akan berlaku akibat bencana alam. Daerah Kunak yakin mampu capai sasaran 80% vaksinasi penduduk menjelang akhir bulan ini. Ya, susulan bekalan vaksin kini yang lebih stabil dan mencukupi. Penolong Pegawai Daerah Bahagian Pembangunan Kunak, Robert Salimon berkata, lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV turut dibuka manakala lebih banyak program outreach vaksinasi dilaksana di kawasan luar bandar. Sambutan outreach ini agak menggalakkan sebab beberapa hari yang lalu kita CITFT ini Kunak telah mengadakan outreach di Yuwang Plantation dan dapat memberikan vaksin sebanyak melebihi 2,000.
Rupert berkata demikian kepada pemberita RTM pada program outreach vaksinasi di Dewan Ladang Binuang Kunak. Setakat ini, vaksinasi penduduk Kunak telah mencapai 60%. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat PPM Kunak, Husin Muhammad Rais menyambut baik program outreach ini yang disifatkan kaedah terbaik dalam memastikan tiada penduduk tercicir daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Pihak kami merasakan bahawa program ini outreach-nya amat manfaat sekali. Khususnya bukan sahaja masyarakat di ladang-ladang, tetapi juga keseluruhannya untuk di DUN ataupun di daerah Kunak ini. Dan pencapaian pada masa ini sangat menggalakkan. Target kami pada hari ini ialah pada 1,000 vaksin, tetapi di dalam list kami lebih kurang ada 600 pekerja yang perlu divaksin. So pada kami, target kami untuk Samdabi adalah lebih kurang jika hari ini selesai semua akan berada di 100% pekerja kami semua. Muhammad Zaiful Nizam Zakaria dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memenangi pertandingan Mr. and Miss Sam Saya Anak Malaysia 2021. Pertandingan secara maya ini dianjurkan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Kementerian Kerja Raya Negeri Sabah. Muhammad Zaiful Nizam membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 sekumpulan beserta sijil. Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi wakil Sabah iaitu Muhammad Yahaya Nan Yahaya dan Remy Nana. Mereka memenangi hadiah wang tunai RM5,000 sekumpulan dan RM4,000 sekumpulan beserta sijil. Berucap menyempurnakan majlis ini, Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Sabah Muhammad Jasmin Julpin berkata pertandingan sempena sambutan Hari Malaysia ini berjaya mencapai objektif menggalakkan generasi muda menyerlahkan bakat dalam bidang rekaan pakaian dan menyemai semangat cintakan negara. Pertandingan yang terbuka kepada semua warga negara Malaysia ini memerlukan peserta menghasilkan video dan poster yang mengenakan kostum kreatif kontemporari secara berpasangan bertemakan Saya Anak Malaysia. Beberapa anugerah lain yang turut dipertandingkan dimonopoli oleh peserta Sabah. Antaranya anugerah khas pertandingan Mr. and Miss Sam iaitu anugerah skrip terbaik yang dimenangi Persona Borneo, persembahan video terbaik dimenangi Velari Aduk, kostum terbaik dimenangi Afendi Arifin dan anugerah Mr. and Miss Sam Popular yang dimenangi Awang Safarudin Isah. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam Berita Wilayah kembali bersama Farhana Bila. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Kita kembali selepas ini. Baik, seterusnya kita ke perkembangan dari bumi ke nyalang. Antara fokus hari ini ialah tentang individu yang menunjukkan gejala COVID-19 diminta tampil untuk membuat pemeriksaan di fasiliti kesihatan bagi pengesanan awal selain perkembangan pemberian vaksin kepada remaja di negeri itu. Terus bersama Vanessa untuk perinciannya. Silakan Vanessa. Ya Farha, individu yang menunjukkan gejala COVID-19 diminta tampil membuat pemeriksaan di fasiliti kesihatan sedia ada bagi pengesanan lebih awal penyakit itu. Demikian saranan Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Dato' Hasbi Habibullah kepada penduduk Limbang bagi mengelak keadaan lebih melarat berlaku kepada pesakit, keluarga, seterusnya komuniti setempat. Jelas Datuk Hasbi, semua lapisan masyarakat mengambil peranan masing-masing dan bertanggungjawab dalam situasi mencabar waktu ini. Lebih-lebih lagi berikutan daerah Limbang telah bertukar zon merah. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang turut meminta individu yang telah diarahkan untuk dikuarantin mengikut perintah kuarantin serta pematuhan arahan yang ditetapkan. Berdepan keadaan mencabar ini juga, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang sentiasa komited melaksanakan tugas. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kampung Limpasong di Limbang. Projek pembinaan Tabika Kemas Kampung Limpasong siap dibina di bawah peruntukan Parlimen berjumlah RM70,000.
Dalam perkembangan berasingan, Pusat Pemberian Vaksin PPV di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Pending di Kuching menerima 500 penerima vaksin sehari secara walk-in terdiri daripada pelajar dari 5 buah sekolah. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tanah Putih Wenda Liu memaklumkan sekolah yang terlibat adalah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Setia, SMK Kuching High, SMK Pending, SMK Middle School Chung Hua dan sebuah madrasah. Kita terima walk-in untuk student 16 sampai 17 tahun yang berhenti sekolah ataupun tercicil. Kita pun terima student 16 sampai 17 tahun yang bersekolah di daerah lain ataupun negeri lain ataupun tempat lain, tetapi sekarang menetap di Kuching dululah. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui pemberita RTM di SJK Chung Hua Pending di Kuching. Sementara itu, Damien Ong yang menghantar anaknya ke PPV tersebut berkata program vaksinasi secara walk-in ini adalah amat baik. Tidak ada pasal ragu-ragu. Sebab sebelum ini pun kita pun mau vaksin juga. Tapi masalahnya, kalau diadakan walk-in macam ini, selesailah. Jangan kalau tunggu masih ada appointment dulu, memang sampai sekarang saya sendiri pun tidak dapat vaksin. Program vaksinasi berkenaan dilaksanakan oleh pihak Klinik Kesihatan Tanah Putih bermula pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Setiausaha politik Ketua Menteri yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Allahyarham Abu Seman Jawi disifatkan sebagai seorang pemimpin yang amat disegani oleh rakyat, termasuk rakan-rakan seperjuangan yang pernah mengenali Allahyarham, khususnya di kawasan Matu dan Daro. Bagi Adun Daro, Safi'i Ahmad, pemergian Allahyarham Abu Seman merupakan satu kehilangan besar kerana Allahyarham dikenali sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat dan mudah didekati. Sepanjang hayatnya bergelar wakil rakyat selama 10 tahun, Allahyarham merupakan seorang pemimpin yang begitu segani, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Begitu banyak jasa dan sumbangan yang telah Allahyarham sumbangkan kepada masyarakat, khususnya di kawasan Dun Jemoreng. Sementara itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak yang juga Adun Semop Abdullah Saidol ketika dihubungi berkata jasa dan pengorbanan Allahyarham akan terus dikenang dan dihargai. Beliau seperti seorang abang dan rakan kerja yang sentiasa tenang, down to earth, mudah didekati dan disenangi ramai. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada ahli keluarganya dan berharap mereka menerima dengan reda pemergian Allahyarham. Allahyarham Abu Seman menghembuskan nafas terakhir pada usia 64 tahun di Pusat Perubatan Swasta di Sibu kira-kira pukul 5 pagi semalam akibat komplikasi jantung dan telah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kemuyang, Sibu. Allahyarham meninggalkan seorang balu, 4 anak dan 2 orang cucu selain pernah menyandang kerusi Dun Jemoreng dari tahun 2006 sehingga 2016. Di Mukah, seorang lelaki warga Indonesia ditahan kerana memiliki 17 laras senjata api tiruan pelbagai jenis dalam satu serbuan di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Orang Kaya Setiaraja semalam. Ketua Polis Daerah Mukah, Deputi Superintendent Polis DSP Muhammad Rizal alias berkata, penemuan senjata tiruan itu adalah hasil serbuan pasukan anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri ke atas sebuah rumah yang didiami oleh 6 orang pendatang asing tanpa izin parti berusia lingkungan 25 hingga 39 tahun. Dedah DSP Muhammad Rizal, kesemua mereka didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah selain dokumen tamat tempoh. Bagaimanapun, salah seorang daripada parti berusia 27 tahun diserahkan kepada polis kerana memiliki senjata tiruan yang dipercayai digunakan dalam permainan paintball. Antara senjata tiruan yang dijumpai adalah senjata AK, sniper, 24 kelopak peluru tiruan dan 12 paket peluru berbola plastik. Jelas DSP Muhammad Rizal lagi, suspek yang bekerja sebagai peniaga barangan Indonesia di kawasan Ladang Mukah membawa masuk senjata api tiruan itu dengan cara seludup.
Suspek difahamkan merancang untuk menjalankan perniagaan permainan paintball di Mukah tetapi tidak dapat beroperasi ekoran tiada rakan kongsi tempatan untuk membuat permohonan lesen. Kesemua barangan rampasan dianggar bernilai RM40,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 36-1 Akta Senjata Api 1960. 5 lagi rakan suspek ditahan oleh JIM Sarawak untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki berumur lingkungan 40-an mengalami kecederaan di bahu kanan dan luka bahagian pipi serta dahi akibat terjatuh ketika mendaki Bukit Mas Limbang awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang Clarence D. Primus Tiandun berkata mangsa dilaporkan dalam keadaan sedar dan stabil sebaik sahaja pasukan penyelamat tiba di lokasi kejadian. Pasukan bomba unit khas medik Perkhidmatan Penyelamatan Perawatan Kecemasan bertindak membuat perawatan awal kepada mangsa dan membawa turun mangsa sebelum dibawa ke Hospital Limbang untuk rawatan lanjut. Dedah Clarence, pasukannya turut berdepan cabaran sepanjang kerja-kerja menyelamat akibat keadaan kawasan berbukit, berbatu serta curam. Beliau turut menasihati individu yang melakukan aktiviti mendaki secara solo atau berkumpulan menjaga keselamatan diri bagi mengelak perkara sedemikian berlaku. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa. Baik, sebelum kita ke berita selanjutnya, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa bersama Abdul Aizat Nazmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaun hujan terkumpul dalam tempoh 1 jam setakat pukul 5 petang ini menunjukkan yang kedua tertinggi adalah melibatkan daerah Seberang Perai di Pulau Pinang sebanyak 20.1 mm. Diikuti di bahagian Sandakan Negeri Sabah sebanyak 36.2 mm. Baiklah, khusus di Seberang Perai Pulau Pinang ia dijangkakan akan menurun sedikit sahaja lagi. Manakala di Sandakan pula ia bakal meningkat menjelang malam ini. Bagi pemantauan keadaan cuaca semasa menunjukkan buat masa ini bukan masa yang sesuai untuk beriadah di luar rumah kerana hujan beserta ribut petir di 1-2 tempat senang aktif berlaku di hampir semua negeri Semenanjung buat masa ini, dengan ia lebih mendominasi di sekitar negeri Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak dan juga sekitar Lembah Kelang. Tidak lupa juga di sekitar negeri Sembilan. Dan juga tiupan angin menyebabkan ia bergerak ke arah baratan dan dinasihatkan bagi mereka yang berkelah di sekitar pesisir pantai barat negeri Semenanjung agar berteduh ataupun menyediakan payung kerana hujan boleh memasuki di kawasan tersebut. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula hujan lebat beserta ribut petir lebih menumpuk di sekitar tengah negeri Sarawak seperti di bahagian Bintulu, ikuti hujan sederhana di bahagian Mukah, Sibu, Sarike dan juga pedalaman Kapit. Tidak lupa juga di bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan negeri Sarawak. Dan hujan di 1-2 tempat lebih terpencil di bahagian Sandakan dan juga bahagian Tawau negeri Sabah. Dan Met Malaysia menjagakan keadaan ini bakal berlanjutan sehingga ke malam ini. Baiklah, bagi ramalan cuaca malam ini bagi penduduk di sekitar negeri Kedah, Perak dan juga Kelantan, termasuklah di negeri Pahang dan tengah negeri Sarawak, dinasihatkan agar kekal berada di dalam rumah dan menutupi tingkap rumah masing-masing kerana hujan lebat dan ribut petir boleh berlaku di kawasan tersebut. Namun, hujan di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar Lembah Kelang, Negeri Sembilan, semua bahagian negeri Sarawak dan juga Sabah Timur. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Seterusnya, bagi mengikuti situasi terkini insiden tanah runtuh di Kemensah Heights, kita ke lokasi bersama wartawan Ashraf Ishak. Silakan Ashraf. Ya Farha, perkembangan terkini saya kongsikan secara terus kepada anda secara langsung dari Jalan Kemensah Heights, Kuala Lumpur, di mana berlaku kejadian tanah runtuh pada awal pagi tadi. Seperti yang dapat dilihat di belakang saya, ini merupakan lokasi di mana berlakunya tanah runtuh pada malam tadi, di mana kami pengamal media tidak dibenarkan untuk berada dekat di kawasan lokasi tanah runtuh yang berlaku di belakang ini. Cuma kami dibenarkan untuk berada di kawasan tepi jalan ini sahaja untuk kami kongsikan kepada anda perkembangan kini yang berlaku di sini. Dan setakat pada malam ini sebanyak 27 rumah telah terjejas yang melibatkan 24 rumah jenis townhouse 2 tingkat dan 3 buah rumah banglo, dan tiada kemalangan jiwa dan mangsa yang dilaporkan cedera dalam kejadian yang berlaku kira-kira pada pukul 9.30 malam tadi. Dan menurut laporan awal yang dikongsikan, yang dilaporkan oleh pihak bomba, kejadian berlaku disebabkan oleh struktur tanah yang menggelosor pada pukul 9.30 malam tadi. Ini seterusnya menyekat aliran sungai di bawah bukit daripada terus mengalir dan menyebabkan sedikit runtuhan berlaku melibatkan struktur bangunan di belakang ini. Dan seterusnya apabila struktur bangunan tersebut telah pun runtuh, ia telah pun menghalang aliran air sungai daripada terus mengalir, yang menyebabkan air sungai mengalir ke kawasan perumahan ini di bawah di kawasan lokasi kejadian. Jadi pihak yang terlibat telah pun sedang giat menjalankan usaha untuk membersihkan kawasan sungai ini bagi membolehkan aliran air sungai berlaku ataupun mengalir di belakang kawasan bukit ini. Dan setakat pada petang ini, Adun Bukit Antarabangsa Datuk Seri Azmin Ali dan juga Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari telah pun melakukan tinjauan di kawasan runtuhan ini. Dan pada petang ini kami masih lagi menantikan yang akan turut sama melawat ke kawasan runtuhan ini adalah Menteri Tugas-Tugas Khas, iaitu Datuk Dr. Ahmad Latif. Dan kami akan kongsikan kepada anda perkembangan ini secara terus dari semasa ke semasa. Jadi teruskan kesian anda bersama kami di Berita RTM pada pukul 8 malam nanti di Berita Perdana. Kami akan kongsikan perkembangan semasa berhubung isu kejadian tanah runtuh yang berlaku di Jalan Kemensah Heights ini. Kita kembali semula bersama rakan tugas Farha di studio. Silakan Farha. Baik, terima kasih Ashraf. Berita wilayah kembali selepas ini. Lintas langsung dari Johor petang ini membawakan perincian tentang khidmat unit bahan berbahaya hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor mengendalikan pencemaran kimia di sungai. Turut menjadi fokus hubungan baik masyarakat dengan pasukan gerakan ARM PGA membantras barangan kontraban. Kita bersama Nur Akila Arba'in di Johor Bahru. Silakan Akila. Baik, terima kasih Farha Nabila. Sebelum ke perkembangan lanjut, ikuti terlebih dahulu kadar vaksinasi dalam negeri. Tahun 2021 mencatatkan 2 insiden pencemaran kimia di sungai melibatkan daerah Johor Bahru dan Kulai. Puncanya daripada tindakan individu tidak bertanggungjawab melepaskan sisa bahan buangan berjadual ke dalam sungai. Ia bukan sahaja memusnahkan ekosistem sungai, malah membahayakan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat sekeliling.
Ketua Pasukan Khas Hazmat JBPM Johor, penolong kanan penguasa bomba Saiful Bahari Safar berkata, tindak balas bahan kimia terhadap air sungai menghasilkan wap udara yang memudaratkan masyarakat. Oleh itu, penduduk digesa mengambil langkah awal mengenal pasti ciri-ciri bau bahan kimia bagi membezakan bahan tersebut dengan bau sisa buangan domestik. Kiranya bahan kimia ni bau dia adalah lebih menyengat dan tajam. Yang mana dalam masa 15 minit sekiranya kita berada dalam kawasan hitungan bau yang kepadatan vapor atau waktu tinggi, kita dah mula rasa 15 minit tu kita dah ada simptom-simptom awal yang tunjuk kita mula pening ataupun kita mula loya ataupun kesukaran untuk bernafas. Faktor arah aliran dan geografi sungai juga memainkan peranan terhadap tahap pencemaran sungai selain jenis sisa pepejal dan bentuk muka kawasan sekitar. Unit Hazmat JBPM Johor mempunyai kekuatan 33 anggota dan 4 pegawai kanan. Lambakan barangan kontraban seperti rokok dan arak seludup bukan sahaja merugikan negara, malah membahayakan keselamatan penduduk setempat. Justru masyarakat perlu memainkan peranan menyalur maklumat kepada pihak berkuasa sebagai usaha membantu membantras sindiket tersebut. Pegawai Pemerintah Batalion 5 Pasukan Gerakan Am PGA Sempang Renggam, Superintenden Dimin Awang berkata, kebanyakan tangkapan dan rampasan barangan kontraban adalah hasil maklumat orang awam. Hubungan baik Batalion 5 PGA dengan komuniti setempat memudahkan pihaknya melumpuhkan rantaian sindiket. Sebenarnya kita harap masyarakat ini menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa supaya aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang ini dapat kita benteraslah dengan cepat. Dan kita berhubung rapat dengan masyarakat. Maknanya hubungan baik kita dengan masyarakat menjadikan masyarakat itu sanggup bekerjasama dan menyalurkan maklumat. Sepanjang tahun ini, Batalion 5 PGA berjaya merampas barangan kontraban bernilai 19.46 juta ringgit dan menahan 46 warga tempatan dan 4 warga asing. Demi menyemarakkan tradisi tempatan, penduduk kampung Firda Air Tawar 4, Kota Tinggi menzahirkan kreativiti menghasilkan replika tanjak dan keris gergasi. Replika menggunakan 225 batang buluh yang dihasilkan selama 91 jam berjaya dihasilkan dan kini menjadi mercu tanda di pintu masuk kampung tersebut. Presiden Persatuan Gerakan Generasi Felda PGGF Johor, Muhammad Shah Sarun berkata, idea tercetus apabila ramai masyarakat Melayu menunjukkan rasa cinta kepada adat dan budaya mereka. Replika melibatkan kos rendah iaitu sekitar RM5,000 kerana buluh didapati secara percuma. Dan untuk tanjak ni kita telah menggunakan sebanyak 115 batang buluh dan telah dibelah empat dan kita mempunyai 440 keping buluh yang telah dibelah dan kemudian kami sulam anyam menggunakan kabel tight dan juga skru. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Penawar Datuk Sharifah Azizah Syed Zain berkata, pihaknya akan menghantar permohonan untuk meletakkan replika buluh gergasi itu dalam senarai Malaysia Book of Records. Lahirnya benda ni. Dan ini kita akan cuba, sedang mencuba. Kalau RTM boleh bantu kita, kita nak masukkan dalam Malaysia Record. Kalau ada laluan, bantulah kami. Kerana susah nak cari orang boleh ada idea yang sebenarnya baik. Laporan tersebut mengakhiri paparan berita wilayah dari selatan tanah air. Kita kembali bersama Farhan Nabila di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Akila. Baik, Negeri Sembilan dijangka beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN minggu hadapan. Bagaimanapun, menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, peralihan itu hanya boleh dilaksana sekiranya bilangan kes COVID-19 di negeri itu menunjukkan penurunan. Kalau ikutkan kita tunggu seminggu ni, insya-Allah kita kalau
kita tidak ada perkara-perkara yang mengejutkan. Maksud saya tak ada kes yang terlalu tinggi. Bilangan dapat kita seperti sekarang 170, maksimum pun 200 lebih sikit. Saya rasa kita dah layak mengikut calculation ni, kita dah layak. Cuma dia minta untuk memantau selama seminggu. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Cabutan Bertuah Cukai Taksiran Majlis Pemadaran Port Dickson MPPD. Tahun ini MPPD merekodkan kutipan hasil cukai 17.13 juta ringgit bagi penggal pertama melibatkan 55,757 akaun pembayar. MPPD menawarkan hadiah utama sebuah kereta bagi pembayar cukai. Saya sangat terkejut sebab tak sangka saya datang wakilkan nenek saya. Tiba-tiba dipanggil untuk naik ke pentas dan dapat tempat pertama. Alhamdulillah. Dia menggalakkan pengguna untuk membayar. Sambil tu kita juga dapat reward dekat diri kita sekali. Ya, sebenarnya satu program yang sangat bagus dan perlu diteruskanlah. Sebenarnya kalau tak ada pun sebagai penduduk di Port Dickson kita wajib membayarkan. Tapi sebenarnya ini satu motivasi yang sangat baik daripada pihak majlis supaya penduduk sekitar PD ini menjalankan tanggungjawab untuk membayar cukai lah. Datuk Seri Aminuddin turut memaklumkan Negeri Sembilan bersedia menerima kedatangan pelancong dari luar negeri sekiranya keadaan negara kembali pulih dan kebenaran rentas negeri diumumkan. Jelasnya peralihan fasa PPN nanti akan memberi ruang kepada pelbagai sektor untuk berkembang terutamanya pelancongan dan ekonomi. Justru kerajaan negeri menyasarkan graf peningkatan kedatangan pelancong ke Negeri Sembilan terutamanya Port Dickson meningkat kepada lebih 50% pada tahun hadapan. Dan saya yakin hanya kalau ada kebenaran daripada untuk rentas negeri, saya yakin negeri lain pelancong-pelancong daripada luar Negeri Sembilan tidak harus takut. Kerana daripada segi penduduknya, daripada segi hotelnya, pekerja-pekerja hotelnya telah diberi vaksinasi yang mencukupi. Menurut beliau, statistik kedatangan pelancong ke Negeri Sembilan menurun kepada 1.046 juta pada tahun lalu berbanding 2019 iaitu lebih 6.4 juta pelancong. Daripada jumlah tersebut, Port Dickson menyumbang 70% kedatangan pelancong ke negeri itu. Projek Hospital Bacok yang terbengkalai dan sepatutnya siap Disember tahun lalu bakal disambung semula pembinaannya pertengahan Oktober depan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, projek dijangka mengambil masa 24 bulan untuk disiapkan dengan kira-kira 30% kerja pembinaan masih berbaki. Kontraktor sudah dilantik dan kerja-kerja penyambungan akan bermula selepas menerima surat setuju terima SST Oktober depan. Sebelum ini, kos asal melibatkan 141 juta ringgit. Projek melibatkan sebuah bangunan hospital dengan wad 76 katil, pejabat pentadbiran, kafeteria, perkhidmatan pesakit luar dan kemudahan awam lain. Penyambungan projek diharap melegakan penduduk di Jajahan Bacok yang sebelum ini mendapat perkhidmatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II dan Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Jadi kerajaan memandang serius pelawatan kontraktor dan kita harap siapa jua lantik untuk menyiapkan projek ini boleh siaplah. Kerajaan bercadang untuk memberikan masa 2 tahun untuk menyiapkan projek ini dan kita harap 18 bulan lah saya harap JKR di bawah Saudara Suhaili, Pengarah JKR Negeri dan juga dibantu oleh Exco Datuk Azami dapat pantau. Beliau menyatakannya kepada pemberita selepas lawatan ke tapak projek pembinaan itu di Jelawat Bacok.
Peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara di beberapa negeri antara punca kenaikan harga hasil laut termasuk ikan. Ini susulan banyak sektor kembali dibuka yang merangsang permintaan tinggi terhadap sumber makanan selain faktor cuaca. Meskipun hanya melibatkan lokasi tertentu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan mengambil inisiatif untuk menstabilkan harga ikan termasuk mengeluarkan stok ikan sejuk beku Q-Fish di pasaran dalam tempoh terdekat. Tapi Q-Fish ini di bawah LKIM, dia maafi. Kita akan tengok bajet mana stok yang mereka ada. Jadi itu saja cara yang boleh kita menstabilkan harga ikan di dalam market. Ya, cuma kita kena beri pendidikan kepada masyarakat bahawa Q-Fish ni juga ikan yang fresh. Bukan ikan sejuk beku yang lama, tapi ikan fresh yang mana dia turun saja keluar daripada laut, tu kita sejuk beku. Beliau berkata demikian di Pusat Pemberian Vaksin Akademi Binaan Malaysia Jenagor. Bertemu kembali. Baik, susulan pembukaan semula Langkawi kepada pelancong, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah bertitah supaya pemilik premis penginapan termasuk hotel dan inap desa serta premis makan memastikan pematuhan SOP semasa menerima kehadiran pelancong. Perlis menjadi lokasi transit utama pelancong ke Langkawi. Susulan JT Kuala Kedah berada dalam PKPD. Tuanku Said Faizuddin turut bertitah supaya rakyat negeri itu yang bercuti ke Langkawi supaya patuh SOP dan amalkan norma baharu sepanjang berada di sana dan melakukan kuarantin kendiri selama 14 hari sebaik sahaja pulang ke Perlis. Demikian titah baginda ketika meluangkan masa menyaksikan penutupan letak kerja program transformasi komuniti Pekan Lama Arau. Program dilaksanakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dan Yayasan Tuanku Said Putra YTSP Perlis dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Negeri dan Badan Bukan Kerajaan bersama-sama golongan asnaf. Mangsa kejadian banjir lumpur di Yan Kedah Ogos lalu terus mendapat perhatian. Kali ini tumpuan kepada klien pengawasan atau bekas pelatih Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik di bawah Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya PRSM. Program Kerja Amal Kemasyarakatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK itu disertai Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 Jonathan Yassin. Dengan pengisian aktiviti gotong royong, ia tertumpu kepada 7 buah keluarga klien pengawasan dengan membersihkan kawasan kediaman di Kampung Titi Bakong dan Kampung Mat Aceh Yan. Mereka merupakan klien kepada AADK. Jadi itulah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada mereka supaya mereka juga merasa bahawa ketika mereka dalam kesusahan, kita ada di sana untuk sama-sama turut merasai dan membantu mereka bagi meringankan keperitan hidup mereka. Bercakap kepada pemberita di Yan, beliau berkata program Kami Prihatin Kebajikan Demi Kepulihan itu turut membantu keluarga ahli jawatan kuasa pemulihan dadah daerah. Beliau turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan harian dan pembaikan kerosakan. Ketua Pengarah AADK Sutekno Ahmad Melon dan timbalannya Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin turut hadir. Jasa dan sumbangan ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Daerah Timur Laut Pulau Pinang terus dihargai. Ia direalisasi melalui sumbangan barangan keperluan harian. Ketua Cawangan PVATM Daerah Timur Laut Muhammad Ismail Jainal Abidin berkata, program Mindah Prihatin dan Bantu-Bantu Malaysia bertujuan menzahirkan keprihatinan terhadap jasa, bakti dan pengorbanan veteran ATM. Program hari ini kita buat drive-thru untuk sempena Hari Malaysia dan Hari ATM untuk pesara-pesara ATM di daerah Timur Laut sebanyak 40 orang. Kami telah sampaikan secara drive-thru. Seramai 40 ahli PVATM Timur Laut menerima sumbangan dan bantuan secara pandu lalu. Dalam pada itu, veteran ATM digalakkan mendaftar sebagai ahli PVATM bagi memudahkan maklumat dan sumbangan disalurkan dari semasa ke semasa.
Pengambilan pekerja tempatan dalam sektor peladangan menjadi keutamaan bagi mengatasi kekurangan tenaga buruh dalam sektor itu. Menteri Sumber Manusia Datuk M. Saravanan optimis kira-kira 100,000 kekosongan dalam sektor tersebut di negara ini dapat diisi pekerja tempatan. Setakat ni saya masih cuba dengan warga tempatan je. Masih. Walaupun saya didesak oleh majikan-majikan usaha sektor-sektor peladangan yang memang menghadapi kerugian yang besar. Bukan lagi millions, billions. Pada masa yang sama sebagai kementerian yang menjaga kebajikan warga kerja. My priority will be the local. Saya cuba maksimum. Saya cuba menggalakkan. Saya bukan suruh graduan pergi kerja di ladang kelapa sawit. Dan yang di bawah-bawah yang memang tak ada peluang pekerjaan, yang tak ada pendidikan, yang tercicir daripada arus pembangunan. Saya lihat kumpulan B40 ada juga sebahagian besar tercicir daripada arus pembangunan. Yang ada pendidikan dan sebagainya, maka mereka bolehlah mengambil kesempatan ini. Jelasnya Kementerian Dalam Usaha meyakinkan warga tempatan untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam sektor itu. Beliau berkata demikian di Puchong. Dalam pada itu, Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji cadangan memperluaskan jaringan perlindungan percuma kepada suri rumah bagi membela nasib mereka jika ditimpa kesusahan. Perlindungan berupa caruman pentubuhan keselamatan sosial per kes itu menyasarkan 2 juta suri rumah dalam negara. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata sebelum ini kerajaan sudah meluluskan bayaran caruman serupa kepada 150,000 wanita kategori B40 yang berdaftar di bawah IKASI. Tetapi saya lihat dalam keadaan COVID ini ramai juga daripada M40 jatuh kepada B40. Dan kita kan sebagai negara berkebajikan. Maka saya mencadang, saya bincang dengan Menteri Wanita dan saya mungkin akan bawa balik paper untuk jumpa yang mabuk-mabuk dalam itu. Satu kertas cadangan mengenainya akan dibawa ke mesyuarat kabinet dalam masa terdekat. Beliau ditemui selepas melawat waris pekerja pengurusan sisa pepejal di Puchong yang meninggal dunia pada 21 Mei lalu setelah mengalami komplikasi pada otak akibat kemalangan 12 April tahun lepas. Kesemua kos pembedahan dan rawatan perubatan mendiang berjumlah RM23,000 ditanggung sepenuhnya per kesok. Waris mendiang menerima faedah orang tanggungan sebanyak RM2,232 sebulan dan faedah pengurusan mayat RM2,000. Baik, kita ke perkembangan sukan. Kelonggaran aktiviti sukan dan riadah di premis tertutup boleh ditarik balik jika prosedur operasi standard SOP tidak dipatuhi. Justru pengendali dan pengguna diminta memanfaatkan kemudahan terbabit. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, semua SOP yang dimuktamad telah diteliti sebaik mungkin bagi mengelak penularan penyakit di lokasi sukan dan riadah berkenaan. SOP yang telah disebutkan itu adalah antara SOP yang telah kami cadangkan kepada pihak MKN dan alhamdulillah mereka menerima baik dan sekarang ini dapat buka meja. Hari ini saya nak menggesa kepada semua operator gimnasium, begitu juga dengan pengguna gimnasium untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Kita sebelum ini begitu mendesak agar ianya dibuka. Alhamdulillah berkat usaha daripada rakan-rakan warga KBS kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN, ini telah dibenarkan untuk dibuka. Tetapi jika penularan wabak COVID-19 ini tak dapat kita kawal dengan baik kerana kita tidak menggunakan SOP dengan betul, kemungkinan perkara itu akan ditarik sebalik semula. Beliau ditemui ketika melawat Kompleks Sukan Ekstrim Bukit Kiara. Semalam, Majlis Keselamatan Negara mengeluarkan SOP kelonggaran aktiviti sukan dan riadah di lokasi tertutup. Antara aktiviti terbaru dibenarkan bowling dan gimnasium. Baik, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Faizal mahu Akademi Badminton Malaysia, kelolaan Persatuan Badminton Malaysia BAM, jadi contoh kepada persatuan sukan lain dalam melahirkan atlet pelapis. Untuk itu, beliau bercadang sistem diguna pakai akademi itu diadaptasi persatuan sukan lain. Saya amat kagum dengan
segala fasiliti yang ada di sini. Saya juga kagum dengan usaha yang telah dibuat oleh BAM untuk mengasah bakat-bakat muda, di mana di dalam akademi ini kita mempunyai lebih 63 orang pemain bakat muda yang homeschooling, yang belajar di sini, tinggal di sini. We talk about academy. This is a proper academy. KBS juga sedia menyalurkan peruntukan kepada persatuan sukan lain bagi membolehkan bakat baharu dicungkil. Baik, berita wilayah 18 September berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan bersama kami dalam berita wilayah. Yang sahih di berita RTM, saya Farha Fakrazi. Assalamualaikum dan salam hormat.